Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi wahdah. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني أطلق به لساني قوي جناني وسعبي وهمي بحولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat solat maghrib berjamaah di mana ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Pertamanya menghidupkan dengan sembahyang berjamaah. Yang keduanya kita menghidupkan zikrullah. Maka salah satu daripada amalan zikrullah itu termasuklah kuliah fardhu ain, kuliah ini. Itu dikatakan zikrullah. Maka kita yang belum niat i'tikaf tu niatlah dalam majlis ilmu dalam masjid ini, niat i'tikaf insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganda-gandakan pahalanya kepada kita. Sebetulnya malam ini adalah malam untuk saya membaca tafsir sebenarnya. Saya masih lagi dalam mentafsir surah Yasin. Tapi oleh kerana kita berada di penghujung bulan Zulhijjah ini dan kita akan berakhir pada hari Jumaat ni, Zulhijjah, mana kita akan menyambut tahun baru Islam, awal Muharram. Jadi eloklah kalau saya nak bicara sikit tentang Muharram ini. Jadi kita buat persiapan, kita buat persediaan sebelum daripada ketibaan bulan Muharram itu sendiri. Kita prepare lah, siap. Kenapa? Kerana bulan Muharram itu sendiri pun adalah bulan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang banyak dengan peristiwa-peristiwa sirah yang menceritakan tentang kehidupan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat itulah yang menjadi permintaan kita supaya kita juga termasuk dalam golongan yang dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau kurniakan kepada mereka. Itu maksudnya tu. Itu dipanggil ayat sirah. Ayat tu ayat sirah tu. Kita minta supaya kita ni juga termasuk dalam kalangan orang-orang yang Allah pilih seperti mana umat-umat yang terdahulu. Amin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada bulan depan kita akan sambung dengan tafsir surah Yasin. Penting, tafsir ni penting. Kita kalau tak baca tafsir, kita tak faham. Kita sekadar baca dapat pahala lah. Tapi yang lebih penting tu ialah kita nak faham apakah mesej yang nak sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang syarat dengan mesejnya itu. Maka tak dapat tidak kita belajar ilmu tafsir. Kena mengaji tafsir. Jadi marilah kita ramai-ramai menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni dengan ilmu-ilmu, majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini bertambah
bahagia dan aman damai insya-Allah. Di tangan tuan-tuan itulah sedikit nota saya lah. Kalau ada kekurangan itu saya mohon maaf lah. Itu kelemahan saya lah. Mungkin ada yang terkurang, lebih kurang lagi itulah. Kalau tengoklah kitab tu banyak lagi dia punya kisah-kisahnya. Tapi saya buat ringkas-ringkas saja lah. Kalau nak baca tu tak nak baca. Banyak tu. Kita buat ringkas saja. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Fadilat bulan Muharram. Ia adalah di antara 4 bulan yang Allah sucikan. Yang kata Muharram ni isim maf'ul. Isim maf'ul, yakni benda itu Allah sucikan dia. Muharram ni diharamkan. Haram tu mana dicegah, dilarang melakukan perkara-perkara maksiat. Itu maksudnya diharamkan itu. Dilarang berbunuh-bunuhan. Dilarang membuat kerosakan. Itu makna Muharram. Sebab itulah tanah Mekah dan Madinah tu dipanggil Haramain Syarifain. Haramain, haram. Kan? Seronok kita bila kita berada di tanah haram ni, kita berasa seronok. Sebab apa? Tanah tu suci. Tanah kita ni tanah apa? Muhallal. Tanah kita tanah halal. Macam-macam maksiat tu ada. Kan? Itu bezanya tanah haram dengan tanah halal ni. Jadi makna bulan Muharram ini juga adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita ni supaya jangan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita mengisikan bulan Muharram itu dengan amalan-amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita. Hak Nabi tunjuk macam mana, hak tu yang kita nak amal. Hak Nabi tak tunjuk tu tak payah buat amal. Itu maksudnya. Itu yang dikatakan bulan yang disucikan. Bulan dilarang menumpah darah dan membuat kacau bilau dalam negeri. Saya sebut tadilah. Jangan buat innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah Taala tidak suka orang-orang yang membuat kerosakan. Bulan Allah gandakan amalan sebesar-besarnya. Ayuh, pada bulan Muharram ini kita ambil kesempatan sekali lagi untuk kita nak memperbanyakkan amalan kita. Kita nak membanyakkan pahala-pahala, nak membanyakkan kita nak meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya pada bulan Muharram ini. Itu dia. Jangan fikir benda-benda lain. Itu yang dikatakan kelebihan bulan Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seperti mana yang ditulis oleh ulama-ulama sirah dalam kitab-kitab yang muktabar. Jadi 10 Muharram, ini 10 Muharram, mana start 1, 2, 3 sampai 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu adalah satu hari yang mempunyai banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang memberi pengajaran, menjadi mau'izah, memberi peringatan kepada kita. Itu dia, melalui penceritaan pada bulan pada 10 Muharram itu. Sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah Allah telah melebihkan hari Ashura daripada hari-hari yang lain?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Sahabat tanya, betul ke bulan Muharram ni dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain? Rasulullah kata, "Ya." Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan, kata Nabi, pertamanya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu dia. Pada 10 Muharram inilah Allah jadikan langit dan Allah jadikan bumi. Langit tempat kediaman para malaikatullah, dan bumi ini
adalah tempat kediaman jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lain seperti binatang dan sebagainya. Jadi pada 10 Muharram ini Allah jadikan langit, di langit sana ada makhluk dia, di bumi pun ada makhluk dia. Bumi yang kita ada sekarang inilah, tu dia. Pada 10 Muharram juga kata Nabi, Allah menjadikan bukit bukau, gunung ganang yang ada di dalam dunia hari ini pada 10 Muharram. Allah Ta'ala jadikan hikmah, Allah Ta'ala jadikan gunung ganang ni pasal apa? Wal jibala autada. Tu dia. Tuhan kata, kami jadikan, Tuhan buat gunung ganang ni pasal apa? Bukan saja autada, sebagai paku alam. Bumi gunung ganang ni sebagai paku, pasak. Kan? Sebab itulah jangan duk pergi rosak tak ketahuan. Dia panggil apa? Ekosistem, kan? Ekologi dan sebagainya, orang kaji-kaji tu dia tahulah. Jadi makna sebelum kita nak pergi troka dia, nak buat dia, nak korek ke apa ke, kena tanya pakar ni dulu. Boleh tak ni? Boleh tak? Kalau dia kata tak boleh, jangan. Sebab dia lebih arif dalam bidang itu, supaya tidak merosakkan ekosistem itu, tidak merosakkan sekitarnya itu. Sebab Allah buat itu adalah untuk nak memantap, nak mengkejapkan bumi ini. Tu. Wal jibala autada, dan gunung itu autad, sebagai paku alam. Tu dia. Tu tujuan Allah jadikan bukit bukau. Pada hari itu juga Allah menjadikan laut. Tu dia. Laut ni kita maklumlah, no? Laut ni kalau tengok banding laut dengan bumi ini, laut ni lebih luas daripada bumi. Dikatakan 70% 70 laut, 30 bumi. Tu dia lah. Laut luasnya laut ini. Tu dia. Laut ni luas. Di mana macam-macam lah khazanah, macam-macam lah galian-galian yang terdapat di dalam laut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita makan ikan. Sejak dari kita kecil dulu sampai kelar ikan tak nak habis. No, kita fikir makan tak tahu banyak mana. Saya tak tahu bertan makan. Tak habis-habis ikan. Dia ada di itulah. Awak tak nak habis punya laut tu luas. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut tu lebih luas daripada tanah, daripada bumi. Tu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki yang begitu banyak melalui laut. Dan laut ada apa? Ada apa laut? Ada ikan lagi, ada apa lagi? Ada gas. Ada minyak. Kan? Ada permata-permata. Allahu akbar. Macam-macam. Yang terdapat dalam laut. Sebab itulah apabila ulama orang memperumpamakan orang alim ni, dia macam dia kata, kalau nak kata dia alim, dia kata macam laut. Ilmuhu kal bahri. Ilmu tu macam laut. Tu mana dia dipanggil balaghah. Kan? Allah orang nak mengumpamakan seorang yang alim itu, ilmu dia banyak macam laut. Tu dahsyat tu. Tu banyak semua ilmu dia. Kan? Kal bahri. Dia diumpamakan laut itu. Muslimin muslimat hadirin yang dikasihi Allah Taala. Hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dan Hawa. 10 Muharram ni Allah jadikan Adam. Allah jadikan Adam daripada apa? Allah jadi daripada apa? Daripada tanah. Allah mengarahkan seorang demi seorang malaikat untuk ambil tanah dan seluruh dunia ini, dan ambil tanah dihimpun, lalu dicanai, diadun dia. Tapi tak berjaya. Malaikat-malaikat apabila suruh Mikail gagal, suruh Israfil gagal, suruh mana malaikat pun tak boleh. Sebab apa? Bila nak ambil tanah aja, tanah tu marah. Nak ambil tanah marah. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israel. Tu dia. Bila Allah Ta'ala perintah malaikat Israel, wahai Israel, pergi ambil tanah. Israel ni dia jatuh berat bila dia nak ambil tanah tu, tanah marah. Dia tak kisah, dia tak peduli. Hang marah pergi dah, hang kata api apa pun.
hamun dah macam mana. Tugas aku tu ikut perintah Allah. Dia ambil. Sebab itulah Allah Taala menugaskan kepada Israel untuk mencabut nyawa kita. Dia yang ambil tanah, dia yang cabut nyawa. Hatta nabi-nabi tu, hatta dia sendiri boleh cabut nyawa dia sendiri. Itu yang dikata Israel, itu hikmah Allah Taala jadikan Israel. Bila Israel datang memanggil kan. Bila Israel datang memanggil kan. Limut putih kan. Lagu pasal limut putih. Tu dia cerita. Jadi Allah jadikan Adam daripada tanah dan dibantu oleh malaikat-malaikat. Daripada siap, daripada sempurnalah kejadian Nabi Adam AS yang tidak ada syabihan, yang tak ada contoh. Allah Ta'ala buat ni tak ada contoh, tak ada tiru siapa-siapa. Allah Ta'ala yang dibuat dengan ilmu dia. Kita ni yang hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan insan itu adalah sebaik-baik kejadian. Manusia ni kata Allah adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan kejadian-kejadian yang lain. Betul tak? Tak mana baiknya manusia ni? Lebih tak mana? Semua lebih, tapi yang paling lebih ni manusia apa dah? Iaitu akal. Akal tu yang paling lebih berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari segi fizikal tu pun cantik Allah Ta'ala jadikan kita. Memang terbaiklah. Allah sendiri memperakui. Dia buat, dia kata terbaik. Allah yang buat, dia kata terbaik ciptaan manusia ini. Apabila dah lengkap, dah ada dah nampak bentuk lembaga, lalu Allah Ta'ala perintah supaya tiupkan roh, wa nufiqa fis sur wa nufiqa fir ruh, lalu ditiupkan roh masuk melalui kaki. Roh ni masuk melalui kaki. Masuk dari kaki roh ni sampai ke pusat, sampai ke pusat. Dia dia bergerak-gerak lah, gerak-gerak macam nak bangkit. Sampai tang pusat dia bergerak macam nak bangkit. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa khulqal insanu halu'a. Manusia ni gopoh. Gitu. Allah Taala kata manusia ni kalut. Dia jadi cerita itu. Dah tak ada lagi nak sempurna, dah bergerak dah. Nak bangkit dah. Tu dia. Tu dia. Ketika itulah Allah Taala suruh semua malaikat sujud kepada Adam, tapi siapa pun tak mau sujud. Semua orang sujud kecuali iblis. Iblis ni bukan dekat sujud, dia ludah lagi. Dia ludah. Ada ni pusat ni kata Tok Guru ulama, dia ludah tu, lalu malaikat ambil pergi buang tu jadi pusat tu. Dia ludah tu. Dia punya marah kat Adam tu. Tu dia. Maka tu jadi pusat. Maka bila sempurnalah, bila jadilah sampai tang hidung ni, dia bersin. Dia bersin, dia kata alhamdulillah. Malaikat jawab yarhamkallah. Betul dia jawab yahdina wa yahdikallah wa yusluhu balak. Itu dia panggil apa? Dia panggil doa bersin. Nabi Adam pun dia kata alhamdulillah dah. Ketika mana bersin, sampai tadi dia bersin. Alhamdulillah disebut. Lepas tu habislah roh sampai satu badan. Itu duduklah Nabi Adam dalam syurga. Dimasukkan Nabi Adam dalam syurga, memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga kan. Duduk dalam syurga seorang-seorang, lalu Nabi Adam rasa tak seronok, sebab Nabi Adam tengok semua pasang-pasang, semua yang duduk dalam syurga ni semua ada pasang-pasang. Dia pun berangan-angan lah. Lalu Allah Ta'ala tidurkan Nabi Adam AS. Lalu Allah mengarahkan malaikat ambil tulang rusuk yang paling tulang rusuk kiri yang paling atas sekali, yang paling bengkok. Itulah ciptaannya Hawa wa perempuan itu. Jadinya Hawa. Tu dia. Bengkok. Wanita ni jadi lepas tulangnya bengkok, sebab tu perempuan ni bengkok. Sentiasa dia bengkok. Nabi kata jangan biarkan dia bengkok. Jangan kasari dia, dia patah. Kalau biar dia bengkok selama-lama. Kalau kita kasar dia patah. Ni pandai-pandai macam mana supaya tulang tu tak patah. Dan dia tak bengkok selama-lama. Maksudnya apa? Supaya perempuan itu tidaklah dia
tak betul. Duk silap, buat salah sepanjang-panjang masa. Taklah selalu dia buat salah. Menjadikan syurga hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga. Allah menjadikan syurga dan Allah memasukkan Nabi Adam ke dalamnya syurga. 10 Muharram. Dan pada hari itu juga lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah menyelamatkannya daripada Namrus. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dia sinonim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang baca tahiyat kena sebut itu. Kan? Tak dikait dengan nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan? Dah habislah. Jadi Nabi Ibrahim ni maknanya seorang nabi yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Begitu patuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana kisah yang berlaku pada bulan Zulhijjah ni lah, berkaitan dengan pengorbanan, korban sembelih. Bulan Zulhijjah juga kemah juga, iaitu peristiwa korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail alaihissalam. Bukan apa, nak uji tengok, nak uji tengok Ibrahim itu betulkah taat ke Allah. Allah test saja, kan? Bukan Allah nak suruh bunuh anak dia betul-betul, kan? Itu kata Allah Ta'ala ni. Ternyata Nabi Ibrahim memang kental imannya, memang patuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala selamatkan dia dan anaknya. Diganti dengan sembelihan yang begitu besar, kibash, yang didatangkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Alal faul, masa tu juga sekelip mata dia umai. Jadi kita tahu bila kita baca cerita Nabi Ibrahim ni, saya nanti insya-Allah kita nak baca sirah Nabi dulu, bagi habis sirah Nabi dulu, baru kita nak pergi kepada baca cerita Nabi-Nabi lain. Tak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dalam proses pengajian sirah ni, saya dah baca sirah tu, mai kita pakai dengar sirah Nabi tu, kisah Nabi kasih Allah, manusia yang teragung, yang terunggul, yang terpilih. Tidak ada makhluk yang semulia itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih kita, cintanya kita kepada dia ialah kita mendengar menjadilah. Kalau tak baca, kita dengar cerita tentang perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Susah payahnya baginda. Kita dengar tu pun masya-Allah, kita dapat pahala begitu banyak, dan menambah lagi keimanan kita kepada Allah dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah iman, bertambah syukur. Tu dia. Jadi saya dah baca ni, saya sampai kepada tajuk iaitu hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke Madinah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tu dia. Rasulullah pergi jumpa direct dengan Abu Bakar, kata, engkau teman aku. Tu dah. Bila Rasulullah kata engkau teman aku, menangis Abu Bakar. Menangis dia pasal apa? Kerana terharu. Dia terharu kerana Nabi pilih dia sebagai peneman dalam perjalanan pergi ke Madinah. Dan kan banyak lagi sahabat-sahabat lain, tapi kenapa Nabi pilih Abu Bakar? Tu dia. Itu pun satu kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Dah tunjuk dah bahawasanya Abu Bakar akan ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan. Allah wafatnya, khalifah yang pertama Abu Bakar. Itu yang pertama. Yang keduanya waktu Nabi gering, Nabi sakit. Ketika tu Nabi kata, Abu Bakar, kau nak jadi imam. Tu dia. Kalau Nabi ada, siapa pun tak boleh nak jadi imam. Tak ada siapa yang boleh yang nak jadi imam kalau Nabi ada. Tapi kalau siapa boleh duduk depan Nabi, memang hebat orang tu. Memang hebat lah. Itu yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu isyarat menunjuk kata bahawa Abu Bakar akan menggantikan Nabi selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca cerita Nabi Ibrahim ni
dia pun boleh tahan juga Ibrahim ni, dia punya dugaan dia kan, dengan kaum dia yang menyembah berhala itu. Bapa dia pembuat apa, pengukir apa berhala, pak dia tu. Dia dah ajak pak dia, mainlah kita sembah Allah, jangan sembah, tapi tak mau dengar. Nak macam mana? Ni cerita. Jadi Nabi Ibrahim pun diuji dengan keluarganya, pak dia sendiri pun tak beriman. Nak macam mana? Tu dia. Sebab tu jangan pelik. Kalau keluarga kita pun ada yang jadi pelik-pelik, jangan pelik. Bukan semua orang yang beriman dia nak terkeluar macam mana. Sebab Nabi pun macam tu, Rasul pun jadi macam tu. Tu kena ingat balik. Kita jangan gelabah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi Allah. Jadi di penghujung iaitu Nabi Ibrahim ni ditangkap, nak dibunuh dia, iaitu dengan dicampakkan Nabi Ibrahim ni ke dalam unggunan api yang sangat besar. Sangat besar api itu. Katanya tak boleh pergi dekat berapa kilometer, 5 kilometer, 6 kilometer. Tak boleh dekat. Kena gunakan apa? Elastik. Tembak masuk. Guna elastik orang panggil apa? Elastik kan tu. Tarik dia, pum, terbang masuk. Masuklah api. Lalu Allah Taala perintah kepada api, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan selamat Nabi Ibrahim. Allah kata sejuk dan selamat. Kalau tak sebut selamat, Nabi Ibrahim mati kesejukan dalam api. Tapi apabila Allah kata selamat tu, selamat. Dia duduk dalam aircon selesa, macam kita dalam ni, dalam masjid kita ni. Sejuk kan, tapi selesa. Kalau sejuk sangat tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Lemah. Orang yang duduk negara sejuk tahu lah macam mana lemahnya sejuk itu, menyiksa. Pada hari itu juga Allah Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Ni Nabi Ayub kan, ini Allah Ta'ala uji Nabi Ayub kan, dengan apa, dengan sebab sabotaj oleh iblis kan. Tapi Nabi Ayub tetap dia tidak berungut pun. Bila Allah timpakan musibah kepada dia, musibah kepada apa? Kepada keluarga dia, isteri-isteri dia lari habis ketika menjadi sakit. Semua tanamannya habis, terbakar habis. Kalau ladang gandum dia apa semua habis musnah. Binatang ternakannya ratus-ratus ribu semua mati habis. Kan? Anak-anak dia pun mati. Tu dia. Allah uji Nabi Ayub. Tapi adakah Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Dia tidak sedikit pun mengeluh apa yang Allah timpakan musibah kepada dia. Sehingga seorang isteri yang masih setia dengan dia kata, wahai abang, kenapalah tak minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ringankan sikit azab abang ni. Dia kata, aku malu kepada Allah. Allah bagi aku susah, Allah Ta'ala bagi aku senang ni lama dah. Susah ni sikit saja Allah bagi. Berapa tahun saja, lebih kurang 5 tahun begitu kot. Sedangkan berpuluh-puluh tahun dah dia senang. Allah Nabi Ayub malu kepada Allah SWT. Dia tak minta kepada Allah, dia tak minta, ya Allah tolonglah aku, tak. Sehingga Allah Ta'ala turun firman, engkau wahai Ayub pergilah mandi dari tempat itu, pi tempat kolam tu, tasik tu, pi turun mandi tu. Masuk dalam kolam tu dengan kepada Allah, keluar tu lega habis segala penyakit, dan dia lagi lawa, lagi cantik daripada sebelum dari itu. Ini kita akan baca lah cerita panjang tu, secara ringkas saja cerita tentang ujian yang dikenakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tu dia. Pada hari itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat, taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam buat dosa kan? Ya, buat dosa juga. Nabi Adam buat dosa. Apa dosa Nabi Adam? Semua kita maklum dah. Nabi Adam ini salah dia satu saja, iaitu dia makan buah larangan Allah Subhanahu Wa Taala, buah khuldi. Dalam syurga ni maknanya kebun buah, atau makna syurga. Bustan, orang kata bustan, banyak buah-buah dan syurga ni penuh dengan pokok buah. Allah kata makanlah buah mana buah makan, tapi pokok ni bukan Tuhan kata jangan makan, jangan hampir. Allah tak bagi hampir pokok tu kan. Tetapi oleh kerana tipu daya iblis melalui isterinya Hawa, iblis menggoda Hawa. Kata iblis kepada Hawa, wahai Hawa, kalau hang tak beritahu kat suami kau, kalau kau tak makan buah ni, Tuhan akan keluarkan kamu daripada syurga. Dia kata gitu.
Kena duduk kekal dalam syurga, kena makan buah ni. Lalu Hawa pun memujuk Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam memakan. Bila makan jadi macam mana? Bila makan buah tu jadi ke mana? Tu hikmah dia Tuhan larang tu. Tuhan larang ada pasal. Bila makan senak perut. Sebelum ni makan apa tak senak perut. Tak pasal nak terbiarak. Bila makan buah tu nak terbiarak. Lari kata ceruk. Dalam syurga mana ada jamban? Mana ada tempat buang najis? Tak ada. Syurga ni tempat elok. Tak ada. Tak ada parit, tak ada busuk syurga ni. Ni nak terbiarak macam mana ni? Itu sebabnya dia bawa keluar daripada syurga tu. Tu cerita dia. Sebab tu Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa Adam keluar daripada syurga. Nak terbiarak ni. Tak itik camuk. Keluar. Tu yang Allah Ta'ala larang jangan hampir, bukan jangan makan, tapi dia hampir dia makan teribut. Syurga ni sebab tu kita insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga insya-Allah dengan rahmat Allah SWT. Kalau masuk syurga ni, duduklah syurga ni tak mati dah, tak tua dah, makanlah banyak mana pun, minumlah banyak mana pun, tak berak, tak kencing. Tu dia. Tu pergi mana makanan tu? Semuanya jadi peluh. Peluh tu wangi pula. Wangi, dalam wangi, syurga tu berwangi, peluh yang keluar pada badan daripada makanan itu juga jadi wangi, jadi perfume, jadi minyak wangi. Masya Allah, bayangkan itu syurga. Tu dia. Itu kita nak minta tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu dan syurgamu ya Allah. Kami minta ridhamu dan syurgamu. Jadi Nabi Adam apabila dikeluarkan daripada syurga, itulah dikeluarkan syurga tu, ketika itulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, maka bertaubatlah. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah kan, dengan beberapa ucapan doa dia. Fataba alaih, dia bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni maha penerima taubat. Sebab tu kita ni inilah doa yang kita nak baca selalu kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim diri kami sendiri. Kalau Kau tidak ampun kami dan kesian kepada kami, tentulah kami rugilah, kami akan jadi rugi. Itu doa Nabi Adam. Sunat kita baca. Itu selalu kita nak baca tu. Rabbana zalamna tu. Itulah ada doa taubat Nabi Adam AS. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Allah mengampunkan dosa Nabi Daud AS. Nabi Daud buat dosa? Ya, Nabi Daud pun buat dosa. Itu dia. Apa dosa Nabi Daud? Apa dosa Nabi Daud? Nabi Daud ni siapa? Nabi Daud ni dia raja dunia. Dia raja memerintah dunia. Kan? Nabi Daud ni adalah bapa kepada Nabi Sulaiman AS. Ni dua-dua raja dunia ni. Pak meraja dunia, anak meraja dunia. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud ni apa dia? Iaitu dia boleh melembutkan besi dengan menggunakan tangan dia. Wa alanal hadidat. Dan kami bagi Nabi Daud ni boleh melembutkan, dia pegang besi, dia boleh bentuk macam mana. Itu kelebihan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud AS. Dia boleh melembutkan segala besi-besi. Tu dia. Jadi Nabi Daud ini juga buat kesalahan, buat dosa. Apa kesalahan dia? Apa kesalahan dia? Tuan-tuan tahu? Dikatakan Nabi Daud ni ada 99 isteri. Bini dia ada 99 orang. Kecuali seorang lagi. Lepas tu dia menikah seorang lagi, cukup 100. Yang menjadi masalahnya bukan masalah menikah seorang lagi. Yang dia ambil tu bini orang. Itu kesilapan yang dibuat oleh Nabi. Dia ambil isteri orang. Isteri tu isteri panglima dia. Panglima yang membantu dalam peperangan ni. Perempuan bini itu pun dia pun hebat juga bertempur di medan perang. Dia lawan, dia tangkas, dia cekap lawan di medan tempur. Jadi Nabi Daud ambil dia jadi isteri. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tegur Nabi Daud bahawa yang kau telah melakukan kesalahan.
Daripada teguran itulah Nabi Daud alaihi salam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hari 10 Muharram itu. Pada hari itu jugalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam ni anak dia. Nabi Sulaiman ni pun lagi hebat. Nabi Sulaiman ni dia ni mempunyai kuasa boleh perintah siapa saja. Nama kata makhluk ni semua dia boleh perintah, termasuklah angin. Dia boleh perintah angin. Apa dia perintah angin? Wahai angin, aku nak pergi ke negeri sekian, bawa aku. Macam tu. Dah ni kapal terbang lah. Dulu dia angin, aku nak pergi ke negeri sekian. Lalu dia hempakkan, dia katakan dia hempak dia punya apa, kapet dia tu. Kapet tu, ya Allah, kapet tak tahu berapa kilo kapet tu, besar ni kapet tu, dan diletakkan segala keperluan Nabi Sulaiman dan bala tenteranya tu penuh dengan kudanya, dengan makanannya, dengan pakaiannya, dengan pekerja-pekerja semua naik atas kapet tu. Lalu dia mengarahkan angin membawa. Jadi cerita tikar terbang ni betul sebenarnya. Itu yang Piramli buat cerita tekak terbang tu. Ala kezam ala kezam, tapi Nabi memang tak kata ala zam ala kezam. Piramli saja. Tak tahu dia baca tak tahulah. Tapi kan ikut dalam Quran tu disebut bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang berjalankan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang terdapat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia pi mana-mana pun pi dengan angin. Allahu akbar. Dia boleh perintah jin, perintah segala makhluk-makhluk kan. Semua yang tak berani nak panggung kepala dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehinggalah satu hari cincin dia hilang. Kan? Cincin Nabi Sulaiman ni hilang. Hilang macam mana? Hilangnya ketika mana dia masuk bilik air. Dia nak mandi. Jadi sebelum dia nak masuk bilik air tu dia kena buang cincin dia. Sebab di cincin dia tu ada tulis kalimah Allah dan nama dia. Nama Allah dan nama dia. Jadi sebab itulah kita kalau ada cincin, kita pakai cincin ada tulis nama Allah ke apa ke, nama Nabi ke, jangan bawa dalam bilik air. Tak di luar. Nabi Sulaiman pun macam tu. Dia nak masuk pergi nak qada hajat tu dia tak di luar. Tiba-tiba datanglah seorang mengambil cincin itu. Seorang itu menyerupai isteri Nabi Sulaiman AS, iaitu jin Ifrit. Jin Ifrit ni dia menjelma menjadi isteri Nabi Sulaiman AS. Dia ambil cincin tu. Jadi orang tak kisahlah kalau isteri dia ambil cincin, dia simpan, tak ada masalah lah. Rupanya jin Ifrit dia menjelma jadi Nabi, jadi isteri Nabi Sulaiman AS. Buat pelari pergi cincin tu. Tetapi tak boleh, tak tahan dia. Dia masa tu dia menyamak sebab jadi raja. Tak tahan dia dengan daulat cincin yang ada pada dia. Akhirnya dia pergi lempak cincin itu dalam laut. Jadi maknanya kekuatan pemerintahan Nabi Sulaiman ni duduk di cincin tu. Itu mukjizat Allah bagi. Cincin itu ada satu kekuatan yang Allah bagi kepada dia. Kan? Hilang cincin tu dia macam orang kata apa? Macam hilang arah lah. Gitu. Macam hilang senjata lah. Macam hilang kekuatan. Gitu. Kan? Lempak jin lempak dalam laut. Kan? Bila lempak dalam laut, dia buat satu ekor tu, satu ikan telan. Dia telan cincin tu. Kemudian masa nelayan tangkap ikan, dapat ikan tu belah perut, tengok cincin ada dalam tu. Tengok ada cincin tu ada tulis nama Sulaiman. Maka nelayan tu carilah siapa yang nama Sulaiman. Rupanya Sulaiman ini pun dia menjadi nelayan juga ketika itu. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada istana. Dia tak ada kuasa apa dah. Hilang kuasa dia, hilang daya dia, tak ada cincin.
Jadi duk merintah di istana ni ialah jin ifrit yang menjelma jadi Sulaiman. Kan? Maka Nabi Sulaiman ni turun tahta, keluar daripada istana, pergi jadi rakyat biasa, kerja nelayan. Rajin seorang Nabi Sulaiman ni, pergi balik. Rajin Nabi Sulaiman ni kerja sungguh. Tu kata Nabi ni, kan? Sehinggalah dijodohkan dia dengan seorang wanita yang hitam legam. Seorang perempuan yang hitam legam jadi isteri dia. Perempuan itu pernah dah satu hari, masa Nabi Sulaiman terbang tu kan. Bila Nabi Sulaiman terbang, bila turun landing tu, dia pun nampak Nabi Sulaiman. Perempuan semua nampak Nabi Sulaiman. Dia berkata segak Nabi Sulaiman, teringin nak jadi bini dia. Tu termasuklah perempuan hak hitam tadi. Dia kata apa? Hangnya mimpi lah. Siapa nak kelapang hang hitam letak macam hang tu, macam bungkuk belanga. Hitam antara ngangal lah, antara can kami ni ya. Dia kata gitu kat dia. Sehinggalah takdirnya Nabi Sulaiman hilang kuasa, keluar dari istana, pergi jadi nelayan, jodoh dengan perempuan tadi, perempuan hitam belegam tu. Kan. Bila dah kahwin, kan, cincin berdapat balik, Nabi Sulaiman nak balik ke istana. Dapat balik kuasa dia tu. Dia nak balik ke istana, masa tu dia fikir, bini aku nak balik hitam ni macam mana ni. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala pun habaqlah, makan benda ni, buat begini putih sekelah, jadi putih segak, cerita lebih lawa daripada perempuan hak lain tu. Lebih lawa daripada perempuan hak henna tadi ni. Tu cerita dia. Baliklah ke Nabi Sulaiman ke istana, memerintah balik seperti mana asal. Itu dia katakan berlaku pada 10 Muharram. Dan hari 10 Muharram itulah berlakunya kiamat. 10 Muharram itulah berlaku kiamat. Bila kiamat? Kata Nabi, kiamat itu berlaku pada hari Jumaat. Jaga hari Jumaat kiamat. Tapi jangan bimbang, kita tidak takut kepada kiamat. Tetapi apa yang kita takut ialah apakah persiapan kita sudah mencukupi untuk menghadapi kiamat. Itu yang bimbang, itu takut, bukan takut berlakunya kiamat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Hamzah, kerjakan ibadat dengan penuh tadarru', yakni penuh ketundukan, komitmen, dan qiyamul lail. Qiyamul lail itu jatuh huruf. Sabda Nabi SAW, beribadat malam itu, iaitu malam 10 Muharram itu, sepertilah beribadat para malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin ni, malaikat ada dua jenis. Yang paling tinggi ialah malaikat dipanggil malaikat muqarrabin. Ni malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mustajab doa-doa mereka. Jadi orang yang beribadat pada malam itu, pada 10 Muharram dan harinya, seperti mana malaikat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat muqarrabin. Kemudian kita tengok pula cerita. Ini cerita kelebihan 10 Muharram. Antara ceritanya ialah cerita si kaya. Cerita orang kaya. Dia ni orang kaya dalam daerah tu lah. Orang kaya tetapi dia ni suka buat amal. Dia suka buat ibadat, suka buat buat infak. Mai 10 Muharramnya dia buat majlis. Dia panggil alim-alim ulama, panggil segala tok-tok lebay apa semua ni, mai kita pakat-pakat baca Quran. Kita pakat-pakat bertasbih. Kita pakat-pakat berzikir. Lepas tu dah selesai semua dengan baca Quran, dengan zikir, tasbih, dia jamu pula makanan yang sedap-sedap. Ni seronok ni. Kalau majlis macam ni, kalau kita majlis zikir-zikir ni, buat makanan sedap-sedap. Lepas tu bosanok. Lepas zikir seronok, kalau makan sedap seronok. Kita pun seronok ramai pula berzikir lagi. Sebab macam mana? Itu yang kita tengok dalam viral Dr. Zul Al-Bakri. Dia kata mudah saja nak pergi orang ramai masjid. Apa dia? Bakar 4 ekor kambing. Ramai lah orang main masjid. Jadi makna kata nak tarik orang main masjid ni kena jamu sedap-sedap. Boleh tak? Boleh? Kita ada kemampuan, insya-Allah boleh buat. Jadi begitulah orang kaya ni pun.
Tiap-tiap 10 Muharram memang macam tu. Lalu ada seorang jiran di sebelah rumah dia tu, kan? Ada seorang anak gadis yang buta matanya, kan? Dia dengar di rumah ni ramai orang duk baca Quran apa. Dia tanya ni, depa buat apa? Yang ramai-ramai ni. Pak dia cerita, tadilah depa ni buat majlis baca Quran, majlis berzikir, tasbih sampai ke pagi. Kerana kelebihan 10 Muharram, pak dia bagi tahu ke anak perempuan tadi. Anak perempuan ni tak nampak ni, kafif, Allah kata kafif, tak nampak. Jadi bila dia kata lagu tu, anak perempuan tadi ni dia tiap bila malam tu dia tak tidur lah. Dia duduk dengar ni. Dia duduk dengar apa? Dia duduk bang dengar orang baca Quran ni. Dia dengar sampailah orang khatam Quran sampai ke pagi. Tu dia. Maka bila dah bila dah habis dah sampai ke pagi, budak tu pun dia baca doa. Ni berdoa dia ni. Dia kata apa? Sayyidi wa maulai bihaqqi hadhihi al-lailati عندك بهؤلاء الأقوام الذين يتلون كتابك ساهرين في طاعتك إلا عافيتني وكشفت ضري وجبرت قلبي بعده كسره. Tu dia. Bila dikata bila dibuat lagu tu saja, tiba-tiba Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia. Mata dia tadi yang buta ni dapat melihat semula. Tu dia, dengan izin Allah lah. Nak kata kelebihan 10 Muharram itu meraihkan, dia meraih membesarkan malam itu, Allah Ta'ala bagi kelebihan, mengembalikan mata dia yang tak nampak tadi boleh melihat semula. Tu dia. Wahai Tuhanku, dengan kebenaran malam ini di sisimu, mereka itu puak-puak yang sedang membaca Quran, yang berjaga kerana mentaati Engkau, kecuali Engkau sihatkan aku, dan Engkau membuka kesulitan aku, dan Engkau membuka hatiku selepas daripada kesulitan. Dia kata lagu tu, dia mengaju kat Tuhan. Tuhan tu kembalikan penglihatan. Ini cerita lah. Tu dia. Baik. Lepas tu, apa amalan yang patut dibuat pada 10 Muharram? 12 perkara lah sekurang-kurangnya. Pertamanya semayang. Memang nak semayang pun kan. Yang keduanya puasa. Yang ketiganya sedekah, memberi sedekah. Yang keempatnya mandi. Mandi 10 Muharram. Yang kelimanya ziarah ulama. Yang keenamnya mengunjungi orang sakit. Yang ketujuhnya usap kepala anak yatim. Yang kelapan lebihkan belanja isi rumah. Yang kesembilan kerat kuku. Yang kesepuluh memakai celak mata. Pakai celak mata. Yang ke-11 baca suratul Ikhlas 1000 kali. Surah Allah baca 1000 kali. Yang ke-12 menghubungkan rahim yang selama ini terputus. Kan? Okey, solat. Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa solat hari itu 4 rakaat selepas Fatihah baca lepas Fatihah baca surah Ikhlas 15 kali. Lepas Fatihah baca surah Allah 15 kali, nescaya Allah ampun dosanya 50 tahun, bukan 40 tahun lah, betul. 50 tahun sebelum yang sebelumnya, dan 50 tahun akan datang. Masya-Allah. Tu dia. Ini Allah ampun ni, ampun dosa. Tu dia tu yang kita kelebihan 10 Muharram ni. 50 tahun sebelum dan 50 tahun sebelahnya. Yang kedua, puasa Nabi Nuh alaihi salam dengan pengikutnya pada 10 Muharram, sehingga mereka sempat berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi. Dikatakan Bukit Judi itu ada di Syam, dikatakan ada di Sin, ada di Babylon, ada di Mosul. Ini tak dihabaq kawasan mana. Saya tengok kitab dia kata gitu je lah. Kalau tuan nak tahu lebih lanjut boleh search lah, tengok. Ini apa ni? Artinya apabila ayat dah surut, ketika mana Allah Ta'ala perintah, wahai bumi sedut, wahai langit berhenti. Ayat. Wahai langit berhenti, wahai bumi sedut ayat. Jadi ayat turun dan kapal Nabi Nuh berlabuh di atas Bukit Judi. Gitu. Jadi dalam Taurat menyebut siapa yang berpuasa hari itu
puasa pada 10 Muharram itu seperti dia puasa setahun. Tu dia kelebihan dia. Dalam kitab Taurah lah, kitab Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa ni? Jadi hak inilah orang duk ambil apa? Duk ambil sejarah apa? Sejarah bubur Ashura tu. Ashura makna apa? Ashur makna 10. Kita buat sora kan. Dia betulnya Ashura. Kan? Tasu'a hari ke-9, Ashura hari ke-10. Sunat hari ke-10 ni kita buat apa? Buat bubur. Kerana apa? Kerana Nabi Nabi Nuh ni suruh anak pengikut dia ni bawa makanan, siapa yang ada bawa makanan, bawalah seorang sikit, bawalah kau ni bawa gula, kau ni bawa ubi, bawa sikit kan, bawa jadi lalah tinggal sikit lagi lah pakat makan masa dalam perjalanan kapal kan, masa tenggelam tu duduk makan tinggal sikit lagi, dah sampai di Bukit Yudi lapak tu Nabi Nuh kata ada tak baki dia makanan, ada, campur. Itu yang dikatakan asal bubuk sara tu. Campur kau ni ubi, kau ni tepung, kau ni gula, kau ni garam, campur semua jadi bubuk sara. Bubuk Ashura. Tu sejarah dia tu. Kan? Kita buat bila Ashura? Kita buat bila? Tak tahu. Tu sejarah dia tu. Ataupun kita ziarah ulama, ni ada 12 perkara ni kita buat amanah tu tak apa, bukan mesti buat semua, buat amanah tu tak apa. Ziarah ulama, yakni apa dia, yakni apa ni, orang alim yang kita kenal di daerah kita, di kawasan kita ziarah lah kan, ziarah buat tangan orang dalam kontak kita lah. Ziarah dia mak pahalanya seperti menolong golongan Ansar dan Muhajirin. Ataupun ziarah orang sakit, pada hari itu dia ziarah orang sakit kan, kita ziarah seorang orang sakit, pahalanya seperti macam kita ziarah semua orang anak-anak Adam yang sakit di dunia ni. Tu dia pahala dia. Tapi ziarah anak seorangnya, pahalanya macam ziarah semua anak-anak Adam yang sakit. Tu dia. Ataupun celak mata kan, pakai celak. Celak mata selalunya dikatakan lelaki saja, perempuan saja kan. Orang lelaki pun sunat pakai celak. Nabi pun pakai celak. Sebenarnya Nabi ni mata dia memang bercelak kan. Nabi mata bercelak. Jadi sunnah apa pakai celak. Saya dulu masa dulu zaman dulu rajin pakai celak, dah lama tak pakai celak. Benda tu benda sunat je pun kan. Tapi kalau kita boleh hidup balik baguslah. Pakai sikit. Bukan celak tu, celak kayu tu bukan, celak tu. Celak Mekah dia katakan. Celak hak serbuk tu ni Bang Widi. Bukan alkohol, celak hak serbuk tu, kita tanyi masuk tu. Sunat. Katanya orang yang pakai celak ni boleh menghindari daripada sakit mata. Itu dia punya kelebihan dia. Pakai celak. Ini sunnah ni. Terhendak daripada sakit mata sepanjang tahun. Ataupun kita jumpa anak yatim, kita pergi rumah anak yatim kan, jumpa anak yatim kan. Anak yatim ni apa dia? Anak yatim ni ialah anak yang berumur anak yang belum balik. Anak yatim ni adalah anak yang belum balik. Kalau dah balik dia bukan panggil anak yatim, tu anak bekas anak yatim. Ataupun anak pak yatim kan. Jadi jumpa anak yatim ni macam mana kita nak buat beramal dengan anak yatim ni? Jumpa dia, tangan kita ni kita usap dia, usap atas kepala dia, pegang kepala dia. Kalau anak yatim ni mana kita usap daripada kepala ke belakang ke depan, usap begitu. Kalau budak-budak biasa yang bukan yatim ni, dari depan pergi ke belakang, kita sunat usap kepala budak. Kita gosok macam tu kepala budak. Yatim tolak begitu, buat 3 kali selawatkan Nabi. Tersebut dalam kitab Jami' Saghir. Kitab Jami' Saghir sebut apa? Orang yang buat macam tu, insya-Allah Allah beri hati dia tu lembut. Kita ni pongeh kan? Pongeh ni hati kita keras pun jadi pongeh. Bagaimana kita nak bagi hati kita bagi kita tak pongeh atau kurang pongeh? Iaitulah dengan itulah cari ubat. Ada dah ubat dia. Ubatnya antaranya ni lah. Jumpa anak yatim tu usap. Dan cakap dengan baik. Fa ammal yatima fala taqhar.
Jumpa anak yatim jangan tengking. Kerana Allah kata, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta ni jangan kamu herdik. Apalah malas buat kerja duk jangan minta ke orang. Jangan. Tak orang bagi sudah. Jangan duk herdik dah. Kerana orang minta lekah tu, tak orang bagi sudah, jangan kata apa. Sa'il fala taqat, jangan celah. Tuhan kata. Ini kelebihan. Ataupun kita pada hari itu pada hari itu kita belanja lebih sikit lah kan. Kalau selama ni kita tak nak makan ikan senangin kan. Ikan apa boleh sedap ke ni? Ikan nyok-nyok. Ikan apa Mawan? Ikan apa yang sedap kan? Mawan, masing-masing no. Dulu kita bawai sedap. Ikan apa sedap? Jadi kita tak nak kita makan ikan senangin lah kita kata. Ikan bawai ke? Ikan apa tu? Ikan hak mahal tu. Ikan patin ke? Jenahak ke apa ke? Jadi hari tak pernah makan ni, hari tu beli ikan mahal-mahal sikit. Hari tu masak bagi sedap-sedap pada hari tu. Belanja lebih, beli buahnya dengan beli ikan mahal, ikan yang sedap sikit, daging fresh ke apa ke, hari tu. Sebab apa? Amalan begitu Allah Ta'ala meluaskan rezeki dah sepanjang tahun. Tu dia, dengan buat amalan begitu Allah melimpahkan rezeki dia sepanjang-panjang tahun. Tu dia. Ataupun kalau dia tak boleh buat gitu, dia tak ada kemampuan, tak ada keuangan, dia sekurang-kurangnya dia ampunkanlah dosa orang kepada dia. Ataupun orang buat salah kat dia ampun pun okey. Itu juga boleh mendatangkan rezeki di sepanjang kehidupan, sepanjang hidup dia, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung tu iaitu doa apa? Doa akhir tahun, doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Ada dua akhir tu, ada pembetulan sikit lah. Doa awal tahun, akhir tahun dengan doa awal tahun. Tapi dalam jumlah ditulis akhir tahun juga. Silap typing error. Tersilap type tu. Ni doa yang kita nak baca bila? Hari Jumaat ni lepas asar. Kita mai ke masjid ni sebelum maghrib. Lepas asar nak tunggu pun tak apa. Jadi lebih kurang dalam tengah jam kan sebelum maghrib, baca doa akhir tahun ni. Doa dia, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma alimtu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam atub wa halumta fiha anni bifadlika ala uqubati wa wa'adtani taubah min ba'di jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma 'alimta fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawabu fa as'aluka an taqbilahu anni wa la taqta' rajai minka ya karim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Oh Tuhan, apa yang aku tahu pada tahun ini daripada apa yang Engkau larang, sedang aku belum bertaubat, Engkau masih berlembut dengan kelebihanmu daripada mendapat siksaanmu. Engkau berjanji kepadaku menerima taubat selepas kemaksiatanku. Sesungguhnya aku mohon keampunanmu, ampunilah aku apa yang Engkau tahu tentang sesuatu yang Engkau redai. Engkau juga berjanji mengurniakan ganjaran kepadaku, maka aku mohon Engkau menerima amalanku, dan jangan sekali-kali Engkau memutuskan harapanku kepadamu, oh Tuhan yang Maha Mulia. Itu doa akhir tahun. Kemudian doa awal tahun kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala
fadlikal azim wa karami judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad aqbala as'aluka al-ismah fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' ammarati bis-su' wal istiqbali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Artinya, oh Tuhan, Engkaulah abadi, selamanya maha awal, dengan kelebihanmu yang maha agung dan kemurahan kemuliaanmu ini tahun baharu telah masuk. Aku mohon perlindungan padanya daripada gangguan syaitan dan kuncu-kuncunya, dan tolonglah aku menghadapi nafsu ammarah yang buruk, dan menerimaku untuk mendekatkan kepadamu, oh Tuhan, memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi kita nampak dua doa ni, doa yang akhir tahun tu iaitu apa dia? Iaitu kita minta Allah Ta'ala terima taubat kita. Sepanjang tahun tu apa dosa kita, kita minta Tuhan terimalah apa kesilapan kita, kan? Sudilah Allah Ta'ala maafkan dosa kita, kesalahan kita. Dosa itu dosa yang cara terang-terangan ataupun dosa itu yang tersembunyi, yang orang tak tahu, kita seorang je tahu. Itu juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kandungan doa akhir tahun. Kandungan doa awal tahun ni apa dia? Iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Tuhan memelihara kita daripada tipu daya syaitan. Nampak? Syaitan ni musuh kita. Syaitan ni macam nyamuk lah. Syaitan ni macam pacat. Jangan marah ke syaitan. Memang kerja dia macam tu, macam pacat. Jangan marah ke pacat, jangan marah ke nyamuk. Kalau itu nak macam mana? Sediakan apa? Kelamu. Kalau pacat, sediakan cuka. Dia ketik kita, buah cuka, pop jatuh. Tidak buah elok. Dia ketik kita, buah elok jatuh. Gitu. Jangan marah ke dia. Apa dia ketik aku ni? Tak ada tempat lain ke nak makan? Jangan marah. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada syaitan dan kuncu-kuncunya, dan juga kita minta lah tu lagi musuh yang berada dalam kita, iaitu apa dia? Nafsul ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ni duduk dekat kemaluan kita, nafsu. Nafsu duduk dekat kemaluan kita, nafsu. Nafsu ammarah ni Tuhan kata, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ammarah ini selalu mendorong kita, menggalakkan kita buat buat jahat. Kalau dia mai lagu tu, dia mai duk dorong kita supaya buat benda tak senonoh, tu nafsu ammarah tu. Cepat-cepat kita berelak. Dia mai apa? Dia panggil bisikan-bisikan buruk tu. Tak elok ni lain macam ni. Tak mau. Kita nafikan, tolak. Bagi ni nak pergi masjid. Alah. Pergi saya sekali cukup dah, kan. Pergi dah. Setiap waktu dia mai dia bisik tu. Kuliah Allah. Kuliah duduk rumah boleh, tak masjid boleh juga kuliah. Buka YouTube tu, boleh tengok. Buka Facebook, dia buat lagu tu. Nampak dia bisik gitu, kan? Kalau semua pakai tengok YouTube, Facebook, tak ada tempat masjid gitu. Mengaji dia yang betulnya live. Mengaji macam ni, kita menghadap face to face, wajhun ila wajhin, muka ke muka. Ini mengaji yang berkat. Tak boleh lari sunnah. Macam mana Jibril AS datang kepada Nabi, menganjat Nabi. Dia datang, dia duduk kemak dengan lutut Nabi. Tu dah, ajakkan aku, bagi tahu aku. Tu dia. Tu yang sunnah mengaji macam tu. Bukan tak boleh mengaji online, boleh. Tapi kalau darurat tak macam mana, kan? Tapi kalau tak darurat, kita mengajilah tidak online macam ni. Mengaji macam ni. Mailah kita, ajaklah, bawalah kawan-kawan kita, adik-beradik kita, siapa-siapa jiran kita. Mailah kita pakat-pakat. Ramai rumah Allah Ta'ala ni pakat mengaji. Tuan-tuan, kita tengok, kita cemburu tengok tempat-tempat lain, masjid lain. Di mana masjid dia kata sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Allahu Akbar. Kita dengar cemburu. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang waktu tak macam mana lah. Kalau bukan subuh dia susah nak main.
Sebab kata Nabi SAW, nak tahu orang munafik tak munafik, tengok subuh. Oh, Nabi tegas tapi tu bahaya. Dia memang sangat berat subuh ni sebenarnya. Kan? Tu dia. Tapi boleh main Jumaat, baca Jumaat ni, Allahu Akbar. Jadi kita mengimpikan, kita juga berangan-angan supaya masjid kita juga boleh jadi macam tu. Kenapa orang tak main masjid ni? Pasal orang tak main. Dengan masjid ni masjid kita. Masjid kita punya. Agama kita punya, masjid kita punya, Allah kita punya. Kenapa kita tak main? Allah kata mainlah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mainlah. Tu tak main juga. Tapi tak apa, kita doakan supaya mereka dikurniakan taufik dan hidayah supaya dapat datang ramai-ramai ke rumah Masjid Batu Lapan ni, insya-Allah, khususnya dan masjid-masjid lain amnya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah SWT, saya rasa sekadar itu dulu pada malam ini. Apa yang saya nak kongsi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan awal Muharram, insya-Allah. Jadi apa yang saya sampaikan itu, sama-sama lah kita beramal lah apa yang termampu oleh kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit amalan kita buat, besar ganjaran yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Kita akan sambung balik tafsir. Lusa hari Jumaat ni saya baca sirah, saya kata mainlah ramai-ramai kita dengar, kita lahirkan kepada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar sirah cerita Nabi, siapa lagi nak dengar kalau kita tak dengar, kan? Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Ampun maaf, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lah terlebih masa pula. Terlajak lagi masa. Wallahu ta'ala.